Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, sidang penonton, muslimin, muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi kita bertemu secara live Facebook page Kelas Quran Tajwid, yang mana malam ini kita akan sambung kembali membaca kitab Pati Muniyatul Musalli, itulah kitab yang membicarakan tentang sembahyang. Baik, jadi malam ni kita masuk pula bab yang seterusnya, itulah adab sembahyang. Baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Jagalah kita waktu sembahyang. Kata musannif, jagalah kita waktu sembahyang. Jadi kita ni kena jaga sembahyang lah, kena jaga waktu sembahyang. Sembahyang subuh masuk pukul berapa? Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, pukul berapa masuk. Jadi kita kena jaga waktu dah tu. Sebaik-baik sembahyang adalah di awal waktu. Baik. Musannif kata lagi, qala musannif, hendaklah hati kita. Hati kita, yakni hati orang yang sembahyang lah, kita lah. Kita yang sembahyang ni. Hendaklah apa? Ingat akan kebesaran Allah. Hati kita tu, kita ingat kebesaran Allah. Allah mana? Tuhan yang kita sembah. Allah tu Tuhan yang kita sembah tu lah. Dan juga dalam sembahyang kita, hendaklah beri nyata sebenar-benar khusyuk dan merendah diri waktu rukuk sujudnya seseorang yang sembahyang. Jadi dalam sembahyang kita kena beri nyata. Kita kena nyatakan sebenar-benar khusyuk kita tu. Dan dalam sembahyang juga kita kena ada sifat merendah diri, merendah diri, tawadhu' ketika mana kita rukuk, dan ketika mana kita sujud. Kita kena ada sifat rendah diri. Qala musannif, dan hendaklah membesarkan Allah. Kita kenalah membesarkan Allah. Dan hendaklah membesarkan Allah, yakni memuliakan Allah dan menyucikan dia di Allah. Kita kena sucikan Allah daripada sifat-sifat yang kekurangan. Kita kena sucikan Allah dengan daripada sifat-sifat kekurangan dengan penuh hatinya seseorang tu. Bila tu yang kata kena membesarkan Allah dan menyucikan Allah dengan penuh hatinya tu? Bila? Waktu takbirnya seseorang yang sembahyang. Jadi waktu kita takbir tu, hati kita tu kena membesarkan Allah, dan hati kita tu kena menyucikan Allah daripada segala sifat kekurangan. Tu bila tu? Ketika takbir Allahu Akbar. Ketika mana kita takbir tu, maka hati kita pun kenalah membesarkan Allah, menyucikan Allah daripada segala sifat-sifat kekurangan. Qala musannif, dan waktu tasbih. Waktu tasbih pun sama juga, kena membesarkan Allah, kena menyucikan Allah daripada segala sifat-sifat kekurangan. Dan waktu tasbih dalam rukuk, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, kita kena, hati kita tu kena membesarkan Allah, kena menyucikan Allah.
Dan sujud maknanya kita kena membesarkan Allah tu dan menyucikan Allah tu ketika takbir, ketika rukuk dan ketika sujud. Kita kena besarkan Allah, kita kena sucikan Allah daripada segala sifat kekurangan. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, dan dalam sembahyang pula, dan dalam sembahyang tu, ketika kita sembahyang tu, jangan memikir pekerjaan dunia dan kesedapan hawa nafsunya seseorang. Maknanya dalam sembahyang tu, kita jangan, hati kita tu jangan ingat dunia lah. Hati kita kena hati kita jangan ingat perkara dunia, pekerjaan dunia tu jangan ingat ketika mana kita sembahyang. Dan kesedapan hawa nafsu, masa sembahyang tu jangan ingat. Jangan ingat, kita kena buang, kita kena tinggal dulu. Bab dunia kita kena tinggal dulu, jangan fikir, jangan ingat ketika mana kita tengah sembahyang tu. Tu maksudnya. Bahkan mesti kita ingat, yang kena ingat tu yang mana? Bab dunia jangan ingat ketika mana kita sembahyang. Dia kata bahkan mesti kita ingat dan perhati akan bacaan dan rukun sunat yang sedang kita kerja dan menunai pekerjaan sembahyang seperti yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bab dunia dalam sembahyang, bab dunia kita jangan ingat. Kesedapan dunia kita jangan ingat. Bahkan yang kita kena ingat adalah kita kena perhati akan bacaan kita tu, makna-makna bacaan surah Al-Fatihah, apa makna dia, dan rukun-rukun, bacaan rukun, bacaan sunat dan perkara-perkara sunat, perkara-perkara rukun yang sedang kita kerja tu, yang kita buat dalam sembahyang tu, kita kena perhati yang tu, dan menunaikan pekerjaan sembahyang seperti yang disuruh oleh Allah. Tu mana hati kita kena ingat yang tu. Bab dunia jangan ingat. Dalam sembahyang bab dunia kita jangan ingat. Kesedapan dunia pun jangan ingat. Segala pekerjaan dunia kita jangan ingat dalam sembahyang. Tu maksudnya. Qala musannif rahimahullah ta'ala, dan orang tidak khusyuk, dan bermula orang yang tidak khusyuk. Khusyuk ni apa dia? Maknanya tetap mata hati dan tetap anggota ketika mana kita sembahyang tu, hati kita tetap, hati kita, anggota kita tetap, yang tu dipanggil khusyuk. Jadi dan bermula orang yang tidak khusyuk, maknanya hati dia tak tetap, tak tetap, anggota dia pun tak tetap. Dan khudu', khudu' hatinya merendah diri, serta Allah dia tak khusyuk dan dia tak khudu', hati dia tu serta Allah. Bahkan ingat itu ini, hati dia tu ketika sembahyang ingat itu, ingat ini, hati dia tu tak khusyuk, tak tetap. Tu dalam sembahyang, ingat itu, ingat ini dalam sembahyang, nescaya tidak memberi nafaat, tidak memberi nafaat ataupun tidak memberi faedah, tidak memberi guna dan tidak memberi faedah. Sama maknalah. Memberi manfaat dan memberi faedah tu sama lah. Tidak memberi manfaat dan tidak memberi faedah bagi dirinya orang yang sembahyang tu pada sembahyang itu. Maknanya orang yang sembahyang hati dia tak khusyuk, tak khudu', ingat itu, ingat ini, ingat segala pekerjaan dunia dalam sembahyang, ingat kesedapan dunia dalam sembahyang, maka tidaklah sembahyang itu tidaklah memberi manfaat, tidaklah memberi faedah bagi dirinya orang yang sembahyang itu. Tetapi walaupun kata tak memberi manfaat dan memberi faedah sembahyang itu, sembahyang yang tak khusyuk tu, tetapi mudaratnya dan siksa terlebih hampir kepada mereka itu. Tu orang yang sembahyang hati dia tak khusyuk, tak khudu', hati dia ingat sana ingat sini, ingat segala pekerjaan dunia dalam hati itu, maka sembahyang tersebut tidak memberi manfaat bagi diri dia, bahkan mendekatkan dirinya kepada mudarat dan juga siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita takutlah, kita takut kita termasuk dalam golongan tersebut. Jadi kita mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita
memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar solat kita ni diterima lah, diterima oleh Allah. Walau bagaimanapun kita kena usahalah, kita kena usaha untuk khusyuk, insya-Allah. Kita kena perhati bacaan-bacaan kita tu, insya-Allah. Seperti kata Hasan Basri, seperti kata Hasan Basri. Hasan Basri ni ulama lah, ulama zaman-zaman dululah, ulama yang hebat. Baik. Seperti kata Hasan Basri, maksudnya tiap-tiap sembahyang yang tiada hadir hati. Kata Hasan Basri, tiap-tiap sembahyang yang tidak hadir hati, maknanya tak khusyuk, bahkan ingat itu ini, maka iaitu seksa terlebih hampir. Orang yang sembahyang dia ingat sana sini, kata Hasan Basri, maka itu seksa tu terlebih hampir bagi orang tersebut. Tu kata Hasan Basri, ulama yang hebat. Baik. Jadi kita kena usahalah, kita kena usaha agar kita ni dapat khusyuk dalam sembahyang. Macam mana? Kita kena perhati makna-makna bacaan surah Al-Fatihah, apa dia makna dia, apa dia, Alhamdulillahirabbil alamin, apa dia, dan habislah satu surah Al-Fatihah tu. Kemudian kita rukuk, kita baca Subhana rabbiyal azim, apa dia maksud dia. Kita kena perhati bacaan dia. Bacaan tu janganlah laju. Kalau laju kita tak sempat nak perhati apa yang kita baca tu. Sebab apa kena perhati? Agar kita khusyuk dalam sembahyang, hati kita jadi tetap. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, dan lagi pada hadis, dan lagi tersebut pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya tiada manfaat, yakni tiada memberi faedah, tiada memberi guna bagi hamba, bagi seseorang hamba daripada sembahyangnya hamba. Tiada manfaat tu melainkan memberi manfaat. Sembahyang yang hadir hati serta Tuhannya, hanya sembahyang yang memberi manfaat, yang memberi guna, yang memberi faedah adalah sembahyang yang hadir hati di dalam sembahyang itu, maknanya khusyuklah serta Tuhannya. Dan banyak qala musannif, dan banyak orang sembahyang, dan banyak orang yang sembahyang, sungguh sembahyang ia seperti orang ramai. Sembahyang seperti orang ramai lah, kebanyakan orang, tetapi tiada disurat baginya penuh pahala. Melainkan di surat pahala itu qadar yang ada hadir hati dan qadar khusyuk akan Tuhannya. Jadi kebanyakan orang sembahyang macam itulah. Kebanyakan hadir hati tu tak khusyuk, ingat sana ingat sini. Jadi orang yang seperti sembahyang kebanyakan orang tiada disurat pahala penuh. Maknanya orang yang, maksudnya di sini orang yang sembahyang tapi tak khusyuk, dia tak dapat pahala penuh. Dia tak dapat pahala penuh, melainkan dapat sekadar yang ada hadir hati sahaja. Maknanya sekadar dia khusyuk sahajalah. Rakaat mana dia khusyuk, yang tu sajalah pahala yang dia dapat. Hak rakaat yang dia tak khusyuk tu, dia tak dapat pahala. Sebab itulah kita kena sembahyang berjemaah. Sembahyang berjemaah ni dia melebihi daripada sembahyang seorang. Sembahyang berjemaah ada riwayat kata 27 pahala lah. 27 pahala tu hadis yang masyhur lah. 27 pahala yang kita dapat. Tapi walaupun 27, dia akan tolak lah. Yang mana tak khusyuk, kat rakaat mana yang tak khusyuk, dia akan tolak. Ada lagi kan, kita katalah tolak, ada lagi 10, ada juga. Berbanding sembahyang seorang. Sembahyang seorang ni dia pahala dia satu. Pahala satu, kemudian bila tak khusyuk pula dia tolak, tak tahulah tinggal berapa. Ada satu dah. Bila tolak tak tahu tinggal kosong. Tu yang kita takut. Sebab itulah kita digalakkan, walaupun solat jemaah itu fardu kifayah, kita digalakkan berjemaah agar lebih diberkati oleh Allah. Kalau kita sembahyang tak khusyuk sekalipun dalam solat jemaah, masih lagi ada berbaki pahala kita tu. Sebab pahala penuh dia 27.
Kalau tolak tu mesti ada lagi kan, 10 ke 8 ke. Tu. Qala musannif rahimahullahu taala, dan dipaham daripada ini, daripada tersebut atas lah. Kata kalau sembahyang penuh dapat sembahyang khusyuk dapat pahala penuh, sembahyang tak khusyuk dapat pahala sekadar khusyuk saja, yang mana tak khusyuk tak dapat. Dan dipaham daripada ini bahwasanya sembahyang terkadang sedikit hadir hatinya, kadang-kadang tu khusyuk tu sikit sangat, rakaat kedua saja, 3 dan 4 tak khusyuk. Baik, dipaham daripada ini bahwasanya sembahyang terkadang sedikit hadir hatinya, yang ini khusyuk tu sedikit sangat, dan terkadang banyak, terkadang khusyuk tu banyak, mengikut qadar lalai ingat itu inilah, mengikut qadar masing-masing lah, sembahyang masing-masing lah. Kadang-kadang lalai, rakaat pertama lalai, ingat itu ingat ini. Kadang-kadang contohnya dalam sembahyang tu lah, kita cari benda yang kita hilang di luar sembahyang, kita cari tak jumpa. Bila kita sembahyang saja, kita ingat benda tu, jumpa. Kita letak kat mana. Contohnya macam kunci lah, kunci rumah ke, kunci motosikal ke. Sebelum kita sembahyang tadi kita tak ingat. Bila kita sembahyang kita ingat, tu maknanya kita lalai dalam rakaat tersebut, maka rakaat tersebut tidak diberi pahala. Maknanya sembahyang jemaah kita tu tak dapat pahala yang penuh. Baik. Mengikut qadar lalai ingat itu ini, dan qadar jaganya, dan qadar jaganya pada pekerjaan sembahyang. Tu. Dan orang yang hadir hati dan khusyuknya seseorang tu dalam sekalian sembahyangnya, nescaya disurat baginya penuh pahalanya. Orang yang sembahyang khusyuk daripada awal sampai habis sembahyang dia, maka dia disurat dapat pahala penuh. Dapat pahala penuh 27. 27. Maknanya sebab dia sembahyang daripada awal itu sampai habis, sampai bagi salam, maknanya hati dia sentiasa khusyuk. Tetap mata hati dia, sentiasa memperhatikan bacaan-bacaannya, maka dia dapat pahala penuh 27 pahala kalau sembahyang berjemaah. Kalau sembahyang seorang tu dapat 1 lah pahala yang penuh. Baik. Qala musannaf, dan orang yang lalai pada sekalian sembahyangnya seseorang, kalau seseorang tu dia lalai, ingat itu ini start pada awal sembahyang sampai habis sembahyang, hati dia tu tak tetap, tak khusyuk, pergi sana ingat sini daripada awal sembahyang sampai habis sembahyang, tiada disurat baginya, bagi seseorang itulah pahala suatu walau sedikit pun. Maknanya tak ada pahala langsung, tak ada pahala langsung bagi orang yang hati dia tak khusyuk start daripada awal sembahyang sampai habis sembahyang, tak khusyuk langsung, tak ada pahala sedikit pun. Cuma di sini lepas tuntutan fardu sahajalah, pahala tak ada. Sebab apa? Hati dia tu lalai, hati dia tak khusyuk start daripada awal sembahyang sampai habis sembahyang. Tu bagi orang yang khusyuk daripada awal sampai habis, maka dia dapat pahala yang penuh. Kalau sembahyang jemaah 27 pahala. Itu maksudnya. Qala musannif, wahai manusia, umat Nabi Muhammad ni, bersungguh-sungguhlah olehmu, hai orang yang berkehendak akan lazat dan sedap munajat dengan Tuhannya. Jadi kalau kita tengok seperti zaman para sahabat, seperti mana yang telah saya cerita sebelum ni, zaman para sahabat ni mereka khusyuk sungguh. Sembahyang ni khusyuk sungguh, sebab mereka bermunajat dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah. Munajat, bercakap macam mana tu? Ayat Quran tu kalamullah, bercakap-cakap dengan Allah lah. Maknanya setiap bacaan dalam sembahyang dia tu, dia ingat makna dia, dia faham makna dia, jadi dia jadi khusyuk. Sehingga kan para sahabat ni ada seketika tu ada sembahyang, burung hinggap atas kepala dia. Burung hinggap di atas kepalanya. Tetapi burung tu tak sedar kata tu adalah orang yang sedang sembahyang. Dia ingat kayu, dia ingat tongkol kayu. Sebab apa? Sebab tetap anggota, tetap mata hati dia, tetap hati dia, anggota dia pun tak bergoyang sana sini. Tu zaman sahabat lah. Tak ingatlah sahabat nama apa, tapi zaman sahabat lah. Burung hinggap atas dia.
atas kepala dia. Ingatkan tongkoi kayu. Rupa-rupanya orang yang sedang sembahyang. Dan ada seorang sahabat lagi, yang mana sebelum sembahyang tu, dia terkena tombak ataupun senjata tajam, akibat daripada peperangan lah. Peperangan. Manakala dia berkata, kalau nak cabut senjata ini daripada tubuhku, cabutlah ketika aku sembahyang. Sebab apa? Ketika aku sembahyang ni, hatiku ni tak ingat apa lah. Duk ingat ke Tuhan, lazat bermunajat dengan Allah. Jadi ketika tu aku tak rasa sakit. Cabutlah ketika aku sembahyang tombak tersebut ataupun senjata yang tajam tersebut. Kerana ketika itu aku tak ingat apa lah. Aku bermunajat dengan Allah. Lazatnya aku, sedapnya aku bermunajat dengan Allah, sehingga aku tak ingat apa lah yang berlaku pada aku. Cabutlah ketika tu aku tak rasa sakit. Tu nak bang kata hati dia tu khusyuk sungguh, tetap sungguh, ingat Tuhan sungguh, sedap sungguh, lazat sungguh dalam sembahyang. Berbeza dengan kita lah. Kita sembahyang kalau tak ada karan, tengok tak ada elektrik kan, panas, gelisah lah, bungat sana bungat sini kan. Tu kita. Sedangkan ada juga sahabat yang luput sembahyang berjemaah, luput, sehingga kan ia gadai, bagi sedekah kebun dia, akibat dia luput daripada sembahyang jemaah. Maknanya dia ganti balik, dia ganti balik dengan dia gadai, dia bagi, sedekahkan kebun dia. Tu sampai tengah tu lah iman mereka, iman para sahabat. Kita kalau tak sembahyang jemaah pun tak ada apa, biasa saja kan. Tu iman kita. Iman kita sangat jauh daripada iman sahabat. Iman para sahabat amat kuat. Iman mereka amat kuat. Nak beza dengan iman kita yang lemah ni. Tinggal sembahyang pun tak ada rasa bersalah. Tak ada rasa bersalah. Ini tinggal sembahyang jemaah, bukan tak sembahyang. Tertinggal, bukan sengaja tinggal. Itu pun digadai balik kebun dia. Maknanya nak ganti balik lah dengan kebun dia. Sanggup bagi kebun dia dekat orang. Maknanya nak abang kata besar, bagi mereka sangat besar kelebihan sembahyang berjemaah ni. Itu para sahabat. Kita jauh bezalah, kita jauh sangat dengan iman para sahabat ni. Hai orang yang berkehendak akan lazat dan sedap munajat dengan Tuhannya dalam sembahyang, mudah-mudahan dikasihi Allah akan kamu. Dikasihi itu dengan hal itu, hendaklah kita bersungguh dengan seboleh-boleh kepada khusyuk dan hadir hati dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni kena bersungguh-sungguh lah. Kita kena usaha bersungguh-sungguh agar hati kita ni jadi khusyuk ketika mana kita sembahyang. Hati kita ni jadi hadir, tetap mata hati, tetap anggota. Dan juga kita ni ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud ikhlas? Kita sembahyang tu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah sembahyang tu kerana takut masuk neraka. Bukanlah sembahyang tu sebab nak masuk syurga. Baik, kita sembahyang tu sebab kita ni hamba, Allah tu Tuhan. Jadi sembahyang ini adalah perintah Allah. Jadi kita sembahyang sebab kita ni hamba Allah. Kita turut perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata ulama, orang yang tidak ikhlas, tidak ikhlas dalam amalannya, contohnya seperti sembahyang, dia tak ikhlas, dia sembahyang kerana orang ataupun sebagainya, depan orang dia rajin, belakang dia tak sembahyang, maka amalannya maknanya dikatakan tidak ikhlas. Orang yang amalannya tidak ikhlas, maka tidak terangkat amalannya ke langit. Maknanya amalan dia tak terangkat, tak naik ke langit. Qala musannifu rahimahullah ta'ala, dan hendaklah dengan seboleh-boleh kita perhati makna atau bacaan kalam Allah. Kalau mampu kita cubalah, kita cuba perhati, kita cuba belajar bagi faham apa yang kita baca tu. Surah Al-Fatihah, apa yang kita baca tu lah, faham. Dan zikir, apa yang kita baca dalam sembahyang tu faham. Dan lain lah, dalam sembahyang yang kita dah baca tu, kita cuba usaha bagi faham. Kita kena perhati. Dan kita kena cubalah seboleh-boleh mungkin. Dan janganlah kita cepat pada bacaan. Jangan cepat sangat.
baca dalam sembahyang tu jangan cepat sangat. Sebab apa jangan cepat sangat? Kerana cepat tentu tidak sempat kita perhati. Bila kita baca cepat, maka tak sempat lah kita nak perhati bacaan kita tu. Tu maksud dia. Jadi sembahyang tu baca tu jangan cepat sangat. Baca tu sederhana sudah. Lambat sangat pun tak ada juga kan. Kalau kita imam tu baca sederhana, jangan laju sangat. Bila kita baca laju, kita tak sempat nak perhati makna bacaan yang kita baca tu dalam sembahyang tu. Itu maksudnya. Qala musannif, dan apabila kita rukuk, sujud, rukuk atau sujud, hendaklah kita tetap dengan tamakninah. Hendaklah ini wajiblah kita tetap dengan tamakninah. Tamakninah ni macam mana? Tamakninah maknanya berhenti sekejap. Sekadar masa kita sebut subhanallah. Itu maksud tamakninah. Dan jangan kita pagut. Jangan kita pagut seperti pagut ayam. Tahu pagut ayam? Tu pagut beras kan. Pagut ni makan lah. Bahasa pagut beras. Kalau kita tabur beras depan ayam, dia pagut cuk. Jangan sembahyang macam tu. Jangan sembahyang macam pagut ayam. Iaitulah terlalu cepat. Tu. Maka tentu tidak sah. Siapa ada sembahyang macam pagut ayam tu, puk tu, maka tidak sah sembahyangnya. Tidak sah sembahyang kita. Sebab apa? Kerana sembahyang mesti, yakni wajib ada tamakninah. Mesti ada tamakninah, yakni berhenti sekejap, seketika, sekadar kita sebut subhanallah. I'tidal, bangun daripada rukuk tu ada, masa rukuk tu ada tamakninah. Tapi kita baca subhana rabbil azimi lah. Tapi sekadar tu, masa sujud tu, sekadar ada subhanallah. Okey. I'tidal, Rabbana sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Kemudian berhenti sat. Sekadar kita kata subhanallah. Kemudian sujud pula. Sujud pun ada tamakninah. Duduk antara dua sujud pun ada tamakninah. Wajib nah. Siapa sembahyang tidak ada tamakninah, maka sembahyang dia tidak sah. Sebab apa? Kerana sembahyang mesti kena ada tamakninah. Sama ada sembahyang itu sembahyang fardu atau sembahyang itu sembahyang sunat, kena ada tamakninah. Tamakninah maknanya berhenti seketika, sekejap, sekadar kita sebut subhanallah. Masa dia tu sekejap. Jangan lama sangat. Sebab apa? Tamakninah itu adalah rukun yang pendek. I'tidal rukun yang pendek. Jadi jangan lama sangatlah. Sekejap saja, sekadar kita sebut subhanallah. Itu adalah wajib tamakninah. Baik. Siapa sembahyang tidak ada tamakninah, maka sembahyangnya tidak sah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, dan lagi orang yang tidak sempurna rukuk, sujud dan tidak khusyuk dalam sembahyangnya seseorang, dinama orang itu bercuri, bercuri hak Tuhan, seperti tersebut pada hadis. Ada hadis Nabi yang menyebutkan tentang orang yang mencuri di dalam sembahyang. Macam mana tu yang kata orang curi dalam sembahyang tu? Dia rukuk tidak sempurna. Dia rukuk tidak sempurna. Macam mana rukuk yang sempurna? Tapak tangan ni pegang lutut dan dia kena betulkan. Kepala belakang dengan punggung dia kena sama rata. Kalau kita letak papan tu sama tu. Kena macam L lah, macam L tu. Tu rukuk yang sempurna. Ni dia rukuk tak sempurna. Tak sempurna kadang tak pegang tangan, tak pegang berlutut. Pegang paha, pegang betih. Yang tu adalah rukuk yang tidak sempurna. Yang itulah dikatakan mencuri dalam sembahyang. Tu. Dan sujud pun sama juga, sujud tidak sempurna. Sujud ni kena dahi ni wajib kena 7 anggota sujud, dahi, tapak tangan, 2 tapak tangan, lutut, ada perut, jari kaki ni, ibu jari kaki ni, perut jari kaki tu, ibu jari kaki kena siapa tak kena yang tu 7 anggota sujud tu, dan sunat kena hidung. Tu. Siapa tak kena 7 anggota sujud itu, maka tak sempurnalah sujud dia. Boleh dikatakan juga batal lah sebab sujud itu rukun. Yang ni tak sempurna, sujud tu tak sempurna. Maka dikatakan dia tu mencuri dalam solat, mencuri dalam sembahyang lah. Dan tidak khusyuk, tidak tak khusyuk, tetap dikatakan juga
bercuri hak Tuhan, mencuri dalam sembahyang. Jadi golongan tersebut dikatakan bercuri hak Tuhan. Dia mencuri hak Tuhan seperti tersebut pada hadis. Ada hadis Nabi lah yang menyebutkan. Jadi pastikan kita rokok tu sempurna, sujud yang sempurna, dan hati kita khusyuk. Macam mana nak tahu? Yang lepas kita dah beritahu dah. Macam mana cara rokok paling kurang macam mana, sempurna macam mana rokok, sujud macam mana, dah beritahu dah. Okey, seterusnya qala musannifu rahimahullahu taala. Dan lagi pada hadis maksudnya bahwasanya orang yang memeliharakan sembahyang dengan sempurna kewajipannya, orang yang pelihara, dia jaga sembahyang. Jaga sembahyang ni ada banyak pengertian lah. Antaranya solat di awal waktu, tu jaga sembahyang juga. Antaranya lagi dia jaga rukun, jaga apa ni, rukun, sunat, syarat dan sebagainya. Bahwasanya orang yang memelihara, yang ini tersebut dalam hadis lah, bahwasanya orang yang memeliharakan sembahyang dengan sempurna kewajipannya dan menyempurnakan rukun-rukunnya. Dia jaga sembahyang lah tu. Dia jaga hak wajib-wajib dalam sembahyang, hak rukun-rukun dalam sembahyang. Nescaya keluarlah sembahyang itu putih bercahaya. Dan maknanya di akhirat nanti sembahyang itu akan keluar dalam keadaan bercahaya, putih bercahaya. Dan berdoalah sembahyang itu kepada tuannya, dan di akhirat nanti sembahyang itu juga akan berdoa kepada Tuhan yang sembahyang tu. Sebab apa? Telah memelihara akan dikau oleh Allah Subhanahu wa taala seperti barang yang kamu pelihara akan kami. Tu. Bila kita jaga sembahyang, jaga rukun-rukun dia, jaga kewajipan dalam sembahyang, maka di akhirat nanti sembahyang tu akan datang kepada kita dalam keadaan putih bercahaya. Dan sembahyang itu juga akan berdoa kepada kita lah, hak sembahyang ni. Doa kepada kita telah dan untuk supaya Allah Ta'ala memelihara kita. Supaya Allah Ta'ala tu memelihara kita seperti mana kita memelihara sembahyang ketika mana kita hidup di dunia dulu. Tu kelebihannya. Jadi kita kena jagalah sembahyang. Kita kena peliharalah sembahyang, jagalah kewajipan dalam sembahyang, rukun-rukun dan syarat-syarat ada, insya-Allah. Baik, kemudian qala musannif rahimahullahu taala, dan sebaliknya orang yang tidak menyempurnakan sembahyangnya, dia tak sempurnakan sembahyang dia dengan taksir pada pekerjaannya, dengan lalai, dengan taksir, nescaya keluar, dia tak jaga sembahyang dah, nescaya keluarlah sembahyang itu hitam. Di akhirat esok, orang yang tak jaga sembahyang di dunia ni, di akhirat esok sembahyang tu keluar dalam keadaan hitam, lagi gelap, dah hitam gelap pula. Dan berdoa sembahyang itu kepada tuannya telah mensia-sia akan dikau oleh Allah seperti barang yang engkau sia-siakan akan kami. Orang yang tak jaga sembahyang ni, tak pelihara sembahyang, tak jaga kewajipan sembahyang, maka di akhirat nanti sembahyang itu akan datang keluar dalam keadaan hitam dan gelap. Dan sembahyang itu berdoa kepada Tuhan dia, dan dia berkata telah mensia-siakan oleh engkau, akan dikau oleh Allah. Sembahyang doa macam tu, kami telah mensia-siakan dikau oleh Allah seperti barang yang engkau sia-siakan akan kami. Tu balasannya. Kalau kita jaga sembahyang, insya-Allah sembahyang tu akan mendoakan yang baik-baik untuk kita di akhirat esok. Kalau kita tak jaga sembahyang, sembahyang itu akan datang dalam keadaan hitam, gelap, dan mendoakan supaya Allah Ta'ala mensia-siakan kita seperti mana kita mensia-siakan akan sembahyang. Tu hati-hatilah. Pastikan kita menjaga sembahyang kita masing-masing, insya-Allah. Qala musannif, kemudian digulungkan sembahyang yang hitam ini daripada pihak malaikat. Yang kata sembahyang yang hitam tadi ni, yang kita tak jaga dah tu ketika di dunia tu, sembahyang tu digulungkan daripada pihak malaikat
seperti menggulung oleh seseorang akan kain. Seperti gulung kain lah, kain yang buruk. Maka dipukul akan muka tuannya. Sembahyang yang kita tak jaga tu di akhirat nanti, dia akan datang dalam keadaan hitam dan gelap. Kemudian malaikat pun gulunglah sembahyang tu, gulung-gulung seperti mana kita gulung kain buruk. Kemudian dipukul muka tuan dia, muka tuan yang tak jaga sembahyang tu lah, pukul dengan sembahyang hitam tadi. Na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami minta berlindung dengan Allah daripada kejahatan diri kami sendiri dan daripada kejahatan perbuatan pekerjaan-pekerjaan kami. Amin. Baik, jadi sekadar itu dulu untuk kali ini. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang telah disampaikan sebentar tadi dapatlah sama-sama kita mengambil pengajaran, mengambil iktibar, dan mudah-mudahan memberi manfaat untuk semua lah. Jadi sekadar itu dulu, insyaAllah kita akan sambung lagi pada siri yang seterusnya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.